hari ini kita akan teruskan dengan tanda kandungan 9.2 kaca dan seramik. Dalam subtopik ini, murid boleh memerihalkan komponen kaca dan seramik. Menerangkan dengan contoh aplikasi kaca dan seramik. Kegunaan kaca dan seramik. Mewajarkan kesesuaian penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan harian. So, mari kita mula. Okay, kita perlu mengenali dulu apakah komponen utama bagi kaca. Kaca dipercayai mula digunakan sekitar 5,000 tahun sebelum Masihi. Kaca diperbuat daripada silika. So ingat, komponen utama dia silika. Silika ialah sebatian yang mengandungi silikon dioksida dan wujud secara semula jadi di dalam pasir. Silika tulen dileburkan sekitar 1,500 darjah Celsius sehingga menjadi cecair dan dibentuk menjadi kaca. So itu cara dia macam mana silika digunakan untuk menghasilkan kaca. Jadual 9.2 menunjukkan beberapa jenis kaca dengan komposisi dan juga ciri-cirinya. Komposisi dia adalah dia punya komponen yang ada di dalam jenis-jenis kaca yang dinyatakan di sini. Mari kita tengok kaca jenis pertama ialah kaca silika telakur. Komposisi ialah silika isi dia. Ciri-ciri bagi kaca silika telakur ialah tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. Kaca soda kapur pula komposisi dia lebih banyak berbanding dengan silika telakur. Soda kapur ada silika dalamnya, kalsium karbonat, natrium karbonat. Ciri-ciri bagi kaca soda kapur ialah tahakat lebur yang rendah dan mudah dibentuk. Kaca borosilika komposisi dia ialah silika, boron oksida. Ini tidak susah mau ingat sebab ada borongan di nama dia. Natrium oksida, aluminium oksida. So, ciri-ciri bagi kaca borosilika ialah ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia berbanding dengan kaca soda kapur. Kaca plumbum pula, komposisi dia ada silika, plumbum 2 oksida dan natrium oksida. So, untuk kamu ingatlah komposisi yang ada pada kaca itu, boleh kaitkan dengan namanya juga. SPN. Ciri-ciri bagi kaca plumbum ialah takat lebur yang rendah dan mempunyai indeks biasan yang tinggi. Ini adalah contoh-contoh dalam raja kaca silika telakur. Kaca silika telakur. Ini kanta-kanta mata. Ini semua kanta cembung, cekung ni diperbuat daripada kaca silika telakur. Termaksud radas-radas makmal. Ini adalah kaca soda kapur digunakan membuat tingkap. Ada pinggan mangkuk, cermin, mentol dan sebagainya. Kaca borosilika pula ni utama radas makmal diperbuat daripada kaca borosilika. Sebab dia sangat tahan terhadap haba dan tidak lebih lengai terhadap bahan kimia. So, ini dia adalah bahan-bahan barangan yang diperbuat daripada kaca borosilika. Kaca plumbum, kamu boleh nampak prisma ni. Kenapa dia digunakan? Kaca plumbum ni digunakan sebab dia mempunyai ciri indeks pembiasan yang tinggi. Dia boleh membiasa cahaya. So, kita pergi kepada seramik. Cukup sudah perbincangan tentang kaca. Sekarang kita masuk seramik. Apa itu seramik? Seramik. Memang ada barangan seramik di rumah kita. Seramik terdiri daripada bahan bukan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Seramik diperbuat daripada tanah liat. Tanah liat. Komponen utama dalam tanah liat ialah aluminium silikat.
So ciri-ciri bagi seramik ini ialah dia tahan haba dan tahan tekanan yang tinggi. Sangat keras, rapuh. Okay, walaupun dia keras tapi dia rapuh. Kalau jatuh dia pecah juga. Okay, rapuh, lengai terhadap bahan kimia. Lengai terhadap bahan kimia di sini maksudnya dia tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Jadi sesuailah menjadi mangkuk, dia tidak berubah komposisi dia. Dan tidak berkarat. Okay, tidak boleh terkakis. Tidak berkarat. Sebab dia adalah bahan bukan logam. Seramik merupakan penebat haba dan elektrik yang baik. Jadi penggunaan kaca dan seramik masing-masing ada kegunaan mereka dalam kehidupan harian kita. Kita tengok kaca dan seramik sesuai digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis barangan dalam kehidupan harian kita. Ini memajukan industri kaca dan seramik di negara kita. Aplikasi kaca, kegunaan kaca. Okay, first, radas makmal seperti bikar, kelalang kon diperbuat daripada kaca borosilika kerana ciri dia tahan haba yang tinggi dan juga lengai terhadap bahan kimia. Penutup kaca mentol biasanya diperbuat daripada kaca soda kapur kerana ciri dia tahan haba dan mudah dibentuk. Okay, mudah dibentuk kepada bentuk dia, bentuk mentol. Prisma kaca diperbuat daripada kaca plombom digunakan untuk mengkaji penyebaran cahaya kerana mempunyai indeks biasan yang tinggi. Dia boleh tolong membiaskan cahaya yang melalui prisma kaca itu. Tingkap kaca yang lutsina membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. So itu semua aplikasi kaca dalam kehidupan harian kita. Aplikasi seramik pula, pinggang mangkuk diperbuat daripada seramik kerana cirinya yang tahan haba dan tidak terkakis. Tidak terkakis di sini maksudnya tidak berkarat, tidak berkarat. Cubin seramik juga digunakan sebagai lantai kerana cirinya yang berkilau menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Cubin seramik ini bukan setakat digunakan sebagai lantai. Okay, dia digunakan dalam bilik mandi di dinding, bahagian dinding dan banyak lagi kegunaan cubing seramik ini. Okay, sangat cantik coraknya. Seramik digunakan dalam pembuatan gigi palsu kerana ciri seramik yang keras dan kuat. Okay, dia keras dan kuat dan tidak bertindak balas terhadap bahan kimia. Okay, lengai terhadap bahan kimia. Jadi apa-apa saja makanan kita makan, gigi palsu itu tidak akan terkakis, tidak akan rosaklah sebab dia lengai terhadap bahan kimia. Pasu bunga pula, pasu bunga seramik ada juga pasu bunga seramik selain daripada yang plastik sekarang adalah keras dan kuat, dia tahan lama. So itu saja untuk subtopik 9.2 yang kamu perlu tahu tentang kaca dan seramik. Kita masuk praktis formatif 9.2. Okey, ada dua soalan yang ringkas. Yang pertama, apakah komponen utama kaca dan seramik? Kita sudah bincang tadi, kaca diperbuat daripada silika yang ada dalam pasir seramik diperbuat daripada tanah liat. Okey, soalan nombor 2. Nyatakan 3 aplikasi kaca dan seramik. 3 aplikasi banyak aplikasi yang kita bincangkan tadi. So kita tengok kaca. Kaca digunakan untuk membuat alatan makmal, radas makmal seperti bikar dan kelalang kon. Membuat alatan memasak seperti periuk kaca, keserol. Membuat bekas penyimpanan makanan seperti botol kaca. Bagi seramik pula aplikasinya untuk membuat pinggang mangkuk, membuat cubing lantai, membuat pasu bunga. Okey, kamu mau tulis gigi palsu pun boleh So 3 aplikasi bagi setiap satu kaca dan juga seramik lah. Okey, itu saja. Selamat belajar.